Dalam video kali ni, kita nak bongkarkan 5 pemain bola sepak yang pernah masuk dalam penjara. Nombor 1 tu sampai dihukum gantung. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam video kali ni kan, kita nak cerita tentang 5 pemain bola sepak yang pernah masuk dalam penjara. Sebenarnya ramai lagi, tapi ni senarai aku lah. Aku letakkan 5 pemain bola sepak yang profesional yang dimasukkan ke penjara atas kesalahan-kesalahan tertentu. So, jom kita tengok, tak mau cakap banyak. Kita masuk nombor 5 dulu. Tapi sebelum tu, giveaway masih lagi berjalan. Hampa boleh join giveaway. Kita akan umumkan pemenang pada hari Jumaat nanti adalah episod podcast ketiga kita. So, ada chance lagi hari ni dengan esok lagi ada chance, okay? So, kita mula nombor 5 dulu. Nombor 5 adalah pemain muda pasukan Manchester United, iaitu Mason Greenwood. Okay, ni boleh kata dah famous dah. Aku boleh kata Mason Greenwood ni adalah antara promising talent untuk pasukan Manchester United. Selepas Marcus Rashford, aku boleh kata Greenwood ni antara pemain yang paling berbakat dikelakkan oleh pasukan Manchester United. Dia ni special sebab dua-dua kaki dah hidup. Sepak kaki kanan pun boleh, kaki kiri pun boleh. Bukan setakat boleh sepak. Memang boleh sepak betul-betul. Memang kaki derah lah. Kira dia ni 5 star weak foot lah. Dan juga dia ni digelar sebagai the next Robin Van Persie sebabkan cara permainan dia dan juga cara finishing dia lebih kurang macam Van Persie. Sepanjang penampilan bersama Manchester United setakat lah ni dia telah buat 129 penampilan bersama MU dan telah pun menjadikan 35 gol sepanjang tempoh bersama Manchester United. Tapi musim 2021-2022 menjadi disaster untuk dia. Selain ada konflik dalaman dengan superstar Manchester United waktu tu iaitu Cristiano Ronaldo, dia juga telah ditangkap oleh pihak polis disebabkan telah buat satu perlakuan ganas terhadap teman wanita dia dan juga didakwa atas tuduhan memukul teman wanita dia. Dan kalau hampa nak tahu, dia ni telah ditahan dalam penjara selama 4 malam. Tapi lah ni kes Greenwood dengan teman wanita dia ni nampak macam dah slow dah. Lepas tu lah ni tuduhan dekat Greenwood pun dah dicabut balik. So lah ni dia pun dah didapati tak bersalah dah. Hari tu punya lah gaduh sampai member masuk penjara. Lain kali terbit anak. Macam biasa lah kan. Kita kalau orang kita yang dah kahwin ni memang faham lah kan. Gaduh-gaduh pagi-pagi tu, malam-malam tidur tu, esok pagi tu berbaik lah. Tapi mereka ni tak kahwin lagi. Dan jangan ikut cara mereka lah. Kahwin dulu baru buat benda tu. Tapi walaupun lah ni kes Greenwood tu dah digugurkan, tapi still banyak lagi public bola sepak dekat England yang tak boleh terima Greenwood ni dalam bola sepak balik. Walaupun masih ramai lagi yang nakkan dia kembali ke pasukan Manchester United sebab lah ni Manchester United kekurangan striker. Lah ni kan MU cuba dapatkan Rasmus Højlund. Kalau lah dapatkan Rasmus Højlund tu ada player macam Højlund, ada macam Martial. So kalau ada Greenwood memang satu penambahan yang baik lah untuk pasukan Manchester United. Tapi itulah, tak tahulah adakah dia ni akan diterima di Manchester United ataupun tak. Sebab ni kata lah ni pasukan MU sedang berada dalam proses untuk meminjamkan dia ke pasukan Itali. Contoh nombor 5, Mason Greenwood masuk ke dalam penjara selama 4 hari. Kita tengok nombor 4 pula iaitu kes terbaru iaitu Benjamin Mendy. Benjamin Mendy ni bukan kes terbaru lah, tapi dia ni baru jadi isu terbaru disebabkan Benjamin Mendy telah pun didapati tidak bersalah. Benjamin Mendy adalah seorang left back pasukan Manchester City. Salah satu daripada pemain Monaco yang mengejutkan bola sepak dunia waktu pada musim 2016-2017. Apabila mereka berjaya menjuarai Ligue 1 Perancis dan juga berjaya mengalahkan beberapa pasukan besar termasuk pasukan City untuk marah ke semifinal UCL pada musim tu. Sebelum mereka ni dikalahkan oleh net juara tentu itu pasukan Juventus. Tapi satu pencapaian baiklah, pasukan Monaco ni bukan pasukan yang besar. Waktu tu pasukan Monaco ada pemain macam Kylian Mbappe, Fabinho, Bernardo Silva, pemain-pemain dah jadi star lah ni. Dan Benjamin Mendy pun tak terkecuali. So disebabkan kehebatan dia bersama dengan pasukan Monaco musim tu, dia ni dibeli oleh pasukan City dengan harga 52 juta euro. Dan sejak dibeli pada musim tu, Benjamin Mendy menjadi antara komponen penting dalam pasukan City walaupun banyak buat mistake juga. Walaupun dia banyak buat mistake tapi Pep Guardiola terus bagi dia main. Tapi sayang, pada November pada tahun 2020, pertama kali Benjamin Mendy ni telah dituduh atas tuduhan merogol dan juga jenayah seks. Dan dia ni telah pun ditahan beberapa kali selepas tu tau. Kalau hampa nak tahu, dia ni kena tahan tak salah aku lebih kurang 3 kali. Hampa boleh tengok dalam video sebelum-sebelum ni aku dah cover dah pasal Benjamin Mendy sepenuhnya. Walaupun dia lah ni dah didapati tak bersalah, tapi kira dia boleh kata hampir hancur dah lah. Selepas lah ni kontrak dia dah habis dah dekat pasukan MC. Dan setakat lah masih lagi tak ada rumah dia ni akan berpindah ke mana-mana kelab. Bagi aku dia adalah seorang pemain yang bagus lah. Dan aku rasa destinasi yang bagus untuk dia revive career dia kemungkinan dekat Liga Perancis ataupun dekat Liga Arab Saudi. Sebab dia pun kan orang Islam kan, kalau pihak Arab Saudi pun cun juga. So kita tengok nombor 3 pula. Nombor 3 adalah pemain yang masuk penjara dan masih lagi dalam penjara waktu video ni dibuat. Pemain tu adalah Dani Alves. Dani Alves antara pemain terbaik dalam sejarah Barcelona. Bukan saja dalam Barcelona, dalam pasukan Brazil, Dani Alves ni boleh dikatakan antara right back terbaik yang pernah Brazil lahirkan. Bukan terbaik lah, tapi antara yang terbaik. Dan kalau hampa nak tahu, Dani Alves ni adalah pemain bola sepak dengan koleksi trofi paling banyak dalam karier dia, iaitu 43 trofi.
Sebelum rekod dia tu disamakan oleh Lionel Messi selepas Messi menang Liga 1 dengan pasukan Perancis dan juga menang Piala Dunia bersama pasukan Argentina. So Lani Alves dengan Messi samalah koleksi trofi mereka iaitu 43. Tapi sayang mat, walaupun kira dia berjaya, tapi Dani Alves ni telah dituduh sekali lagi mat jenayah seksual. Nombor 5 dengan nombor 4 tadi jenayah seksual. Nombor 3 pun jenayah seksual juga. Jenayah seksual ni berlaku dekat satu kelab malam iaitu dekat Barcelona pada Januari pada tahun 2023. Tahun ni lah. Dan dia ni pun telah ditangkap atas tuduhan tersebut dan juga dia ni tak boleh dijamin. Nak habakkan peguam Dani Alves ni nak bela dia sampai buat laporan 200 muka surat tau. Lepas tu siap bagi CCTV punya rekod lagi. Nak tunjuk dekat hakim yang dia ni tak bersalah. Dan peguam Dani Alves pun bagi tahu juga yang Dani Alves ni rela untuk pasport dia ni ditarik oleh kerajaan Sepanyol. Dan Dani Alves ni rela untuk diikat alat pengesan dekat dia supaya dia ni tak lari daripada Sepanyol. Tapi tetap salah, dia ni dimasukkan ke dalam penjara. Dan kalau hampa nak tahu, menurut undang-undang ni dekat Sepanyol, Dani Alves ni boleh dikenakan hukuman sampai 15 tahun penjara tau. Setakatlah masih lagi belum ada apa-apa update. Kok-koklah dia pun nak kurangkan dia punya hukuman ke, tapi setakatlah tak ada lagi. Nombor 2 adalah pemain daripada Brazil juga. Tadi Dani Alves, yang ni adalah legenda pasukan Brazil, bukan kaleng-kaleng, Ronaldinho. Ronaldinho adalah antara pemain berbakat dan pernah aku tengok. Bukanlah pemain biasa-biasa, dia ni adalah pemain yang dribble sambil senyum, yang buatkan kita rasa bola sepak tu memang indah. Tengok cara dia dribble memang cukup nice mat. Dan ramai juga mengatakan yang Ronaldinho ni adalah antara sebab ramai minat bola sepak. Dan Ronaldinho ni dekat atas padang, dia ni memang digelar sebagai pemain dengan zero haters. Walaupun attitude dia ni dekat atas padang memang patut dicontohi, tapi dekat luar padang memang tak boleh ikut. Sebab dekat luar padang, Ronaldinho ni adalah seorang figura yang kita tak boleh contohi lah. Dia ni adalah seorang kaki kelab malam, kaki parti, kaki disco, kaki perempuan dan macam-macam kaki lagi lah. Dan kalau hampa nak tahu, dia ni telah dimasukkan ke dalam penjara dekat Paraguay pada tahun 2020 yang lepas. Dia ni masuk penjara disebabkan satu kesalahan, iaitu kesalahan pasport palsu. Maksudnya dia masuk dekat Paraguay dengan menggunakan pasport palsu. Dan kalau hampa nak tahu pasal apa dia ni pakai pasport palsu, dia ni tak ada pasport kan sebelum tu. Sebenarnya dia ni ada pasport, iaitu dia ada pasport Brazil, dia ada pasport Sepanyol. Tapi dua pasport tu telah dirampas oleh kerajaan disebabkan Ronaldinho ni tak bayar cukai. So bila dia ni tak bayar cukai, pasport dia kena rampas, harta-harta dia dalam rumah pun semua kena sita. Nak kata susahnya Ronaldinho tentu, sampai ada kurang RM10 je dalam akaun bank dia tau. Memang susah gila lah. Namun walaupun kesalahan ni boleh kata kesalahan Ronaldinho, tapi kalau hang tengok balik, kesalahan ni bukan kesalahan dia. Sebab waktu ni dia ni ditahan bukan ditahan seorang, dia ditahan dengan abang dia. Kalau hampa tengok background story Ronaldinho ni tau, ataupun hampa tengoklah sembang player yang aku pernah cerita pasal Ronaldinho, aku pernah cover. Ronaldinho ni memang bergantung gila dengan abang dia dan dia ni memang percaya gila dekat abang dia. Abang dia cakap apa pun semua dia percaya. Sebab daripada kecil dia bergantung dengan abang dia. So Ronaldinho ni pun bagi alasan. Dia kata, aku tak tahu, aku mana tahu ni pasport palsu. Aku ikut abang aku je. Lepas tu polis tu bagi tahu, dah besar malu lah ikut orang. Hang dah besar dah boleh cek sendiri, betul tak? Tak kira lah ikut abang hang. Bila hang dah besar, hang dah boleh fikir sendiri, hang boleh cek balik, betul tak? So Ronaldinho walaupun dia bagi alasan macam tu, polis tetap tahan dia masuk ke dalam penjara. Dia ni dimasukkan ke dalam penjara selama 5 bulan. Tapi selalu orang kalau masuk penjara sedih. Orang masuk penjara dia jadi pilu, duduk dalam penjara merengkok dekat situ, fikir masa depan yang tak tentu. Tapi Ronaldinho lain pula cerita dia. Dia masuk dalam penjara, dia buat penjara tu macam rumah dia pula. Si ada tournament bola lagi dalam tu. Bukan setakat ada tournament bola, Ronaldinho menang pula. Memanglah kan member ni pernah main dengan Barca, pernah main dengan tim-tim besar lagi. Main dalam penjara ni apalah sangat. Sampai dapat hadiah daging babi. Ni bukan mencarut tau, daging babi dia dapat hadiah. Sopan sikit, kinzir. So kita dah cerita pasal nombor 5 sampai nombor 4. Apa persamaan mereka semua ni? Persamaan mereka semua ni adalah mereka ni masuk penjara dan juga mereka ni dibebaskan. Tapi lain pula dengan play dekat nombor 1 ni. Pemain nombor 1 ni dia telah pun ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. So kita tengok siapa dia. Pemain ni bukanlah pemain terkenal, iaitu pemain yang bernama Amirnas Azadani. Dia ni adalah pemain bola sepak dekat negara Iran. Amir ni adalah pemain bola sepak yang main dekat banyak kelab dekat Iran. Contoh macam dekat kelab macam Sepahan, bukan Sepatu, dekat kelab Rawahan dan juga pasukan traktor. Bukan traktor hak bawa buat kerja tu, kelab ni memang nama traktor. Amir ni terlibat dalam satu protes dekat Iran yang kalau hampa nak tahu cerita panjang dia, hampa boleh tengok kat Google sendiri. Sebab aku takut nak cerita panjang pasal ni sebab jadi sensitif lagi. Dia ni telah join satu sesi protes dekat Iran dan dia ni telah bersalah atas pembunuhan beberapa pegawai yang jaga dekat situ yang cuba menghalang protes waktu tu. So bila dia ni ditangkap, dia telah dimasukkan ke dalam penjara dengan beberapa orang yang protes juga dan dia ni telah dijatuhkan hukuman gantung.
So bila kena gantung, orang kata gantung tak bertali. Gantung tak bertali tu lagu. Tapi ni gantung ada tali, memang nak bagi piak terus lah. Namun nasib baik mat, umur member panjang lagi. Atas budi bicara mahkamah dekat Iran, depa ni telah meringankan beban hukum dia. Depa just bagi hukuman dekat dia adalah 16 tahun penjara saja. Nasib baiklah, kalau tidak memang kena gantung sampai mati lah tu. Nasib baik tak kena gantung. Duduk dalam penjara pun okey jugalah kan, 16 tahun, janji tak mati. Bolehlah bertaubat Syed. So itulah video kali ni. Sebenarnya banyak lagi pemain bola sepak yang dah masuk ke dalam penjara tau, disebabkan kesalahan-kesalahan yang mereka buat. So hampa boleh komen dekat bawah pemain-pemain bola sepak yang hampa tahu yang masuk ke dalam penjara yang aku tak letakkan senarai dalam ni. Dan insyaAllah kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Sharekan video ni kepada kawan-kawan hampa yang tak tahu lagi channel Pala Bola Studio. Dan hampa yang tengok tak subscribe tu, subscribe cepat. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Dan giveaway masih lagi berjalan. Dan kita juga ada Pala Bola News. Hampa boleh subscribe, link dekat description kat bawah, okey? Kalau hampa nak tengok podcast Sembang Bola episod kedua, hampa boleh tekan link dekat bawah juga. Semua dekat bawah, okey? Dan itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.